Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita sambung pelajaran kita. Okey, modul sains muka surat 47, 48 dan 49. Okey, cikgu harap kamu dah buat. Siapa yang belum buat lagi, okey, buat dulu sebelum kamu tonton video ni untuk semak jawapan. Okey, pada yang dah siap, okey, yang dah siap, kita semak jawapan. Kalau salah, boleh buat pembetulan. Okey? Alright. Jadi, sediakan modul kamu. Okey, tengok ni sambungan. Okey, Rajah 3 menunjukkan 5 jenis kehidupan yang terdapat di suatu habitat. Okey, ada ikan, okey, ada rumpai, ada berudu, ada jentik-jentik dan ada bangau. Okey, soalan dia, namakan pengeluar dalam habitat di atas. Okey. Highlight kan pengeluar. Okey. Pengeluar ni apa? Mesti tumbuhan. Kenapa tumbuhan? Sebab dia buat proses fotosintesis. Fotosintesis tu apa? Dia buat makanan sendiri. Jadi pengeluar ni mesti tumbuhan, sebab hanya tumbuhan saja yang boleh buat makanan sendiri. Okey, jadi kamu tengok balik dekat Rajah 3 yang atas ni, mana tumbuhan? Okey, betul. Jawapan dia ialah rumpai. Okey. Seterusnya, bina satu siratan makanan. Okey. Untuk bina siratan makanan, okey. Siratan makanan ni adalah gabungan. Gabungan apa? Rantai makanan. Okey, gabungan rantai makanan. Okey, rantai makanan dia mesti mula dengan apa? Mesti mula dengan tumbuhan. Okey. Saya ajar rantai makanan dulu sebelum kita pergi jawapan kepada siratan makanan. Okey, untuk rantai makanan, kita mula dengan apa? Rumpai. Okey, rumpai. Okey, kamu buat anak panah ya. Saya dekat sini tak ada anak panah. Kamu buat anak panah. Okey, dimakan oleh. Kamu tengok, rumpai ni dimakan oleh apa? Okey, dimakan oleh berudu. Dimakan oleh ikan, dimakan oleh bangau. Okey, hari tu saya dah ajar kan tentang rantai makanan. Okey, hari tu kita dah belajar dah. Cuma yang saya buat garis ni kamu gantikan dengan anak panah. Lepas ni saya tunjuk anak panah. Dekat sini saya tak pernah buat anak panah. Okey, itu rantai makanan yang pertama. Okey, rantai makanan yang kedua, rumpai dimakan oleh jentik. Okey, jentik-jentik ni pula dimakan oleh ikan. Ikan ni pula dimakan oleh bangau. Dimakan oleh. Okey. Okey, boleh. Ni dua rantai makanan yang saya buat. Okey, dua rantai makanan yang saya buat. Okey, jadi daripada sini kita boleh tengok macam mana kita nak gabungkan dua-dua ni menjadi siratan makanan. Okey, tengok kat sini rumpai, okey, dimakan oleh jentik-jentik dan dimakan oleh berudu. Okey, jadi jentik-jentik dan berudu ni dimakan oleh ikan dan ikan dimakan oleh bangau. Okey, ini kita gabungkan dua rantai makanan tadi menjadi satu siratan makanan. Okey, boleh ya? Okey, soalan yang seterusnya,
hidupan air mati akibat pembuangan bahan buangan kimia dari kilang ke habitat di atas. Okey, hidupan air mati. Jadi apakah yang akan berlaku kepada bilangan bangau? Berikan sebab. Okey. Jadi bangau ni tadi, okey, bangau dia makan ikan. Dia makan ikan. Ikan ni dia makan berudu dengan jentik-jentik. Bila hidupan, okey, hidupan air, okey, hidupan air mati. Okey, kita highlight kan. Ini kata kunci dia. Okey, kita highlight kan. Hidupan air mati. Bila hidupan air mati, rumpai tak ada. Bila rumpai tak ada, apa jadi pada berudu dan jentik-jentik? Bilangan berudu dan jentik-jentik akan berkurang sebab tak ada sumber makanan. Berudu dengan jentik-jentik nak makan rumpai. Bila rumpai mati, berudu pun akan berkurang, jentik-jentik pun akan berkurang. Apa jadi pada ikan? Ikan pun akan berkurang. Bila ikan akan berkurang, apa jadi pada bangau? Bangau pun akan migrasi lah. Dia akan migrasi pergi tempat lain. Jadi dekat habitat tu, bangau juga akan berkurang. Jadi kita boleh tulis bilangan bangau berkurang kerana kekurangan sumber makanan. Okey, dapat? Okey, soalan seterusnya. Okey, dia suruh bina siratan makanan. Okey, highlight dulu. Dia suruh bina siratan makanan. Siratan makanan ni ialah gabungan rantai makanan. Sebelum nak buat siratan makanan, kita kena buat dulu rantai makanan. Jadi kita kena kenal pasti dulu pengeluar yang ada dekat habitat ni. Pengeluar dia apa? Pandai, padi. Kamu buat simbol yang dimakan oleh, saya sini tak boleh buat. Padi dimakan oleh tikus. Dimakan oleh tikus ni siapa makan? Ular. Dimakan oleh helang. Alright. Ni rantai makanan yang pertama. Rantai makanan yang kedua, selain daripada tikus, selain daripada tikus, siapa lagi yang kamu tengok kat gambar tu, siapa yang lagi yang makan padi? Ya, belalang. Belalang juga makan padi. Jadi padi dimakan oleh belalang. Belalang ni dimakan oleh burung pipit. Dan burung pipit dimakan oleh ular. Dan ular dimakan oleh helang. Selain daripada itu lagi, ini tadi sebab 2 kan, ni sebab 3 pula. Padi ni juga dia makan oleh burung pipit. Dan burung pipit, ulang balik, dia makan oleh ular. Ular dia makan oleh helang. Jadi kita ada 3 rantai makanan. Jadi daripada 3 rantai makanan ni, kita nak jadikan dia siratan makanan. Okey, jom kita buat siratan makanan. Okey, daripada rantai makanan yang kita dah buat tadi, kita tengok ya, kita nak bina siratan makanan. Padi, padi ni dimakan oleh tikus. Padi juga dimakan oleh belalang. Padi juga dimakan oleh burung. Dan dalam masa yang sama, burung juga selain daripada dia makan padi, dia juga makan belalang. Dan dekat sini kita tengok ada ular. Ular ni dia makan tikus dan dia makan burung. Dan helang dia makan ular. Helang makan ular. Jadi dekat sini, daripada rantai makanan yang kita dah buat,
kita gabungkan menjadi satu siratan makanan. Okey, dah dapatkan siratan makanan tadi? Okey, ramalkan apa yang akan berlaku kepada hidupan lain dalam siratan makanan itu jika pengeluar dimusnahkan. Pengeluar dimusnahkan. Okey, kita kata kunci dia ialah pengeluar dimusnahkan. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Padi tak ada. Bila padi tak ada, tikus pun berkurang, belalang pun berkurang, burung pipit pun berkurang. Bila semuanya berkurang, apa jadi pada ular? Helang. Semuanya kekurangan sumber makanan, ular akan berkurang. Bila ular berkurang, helang pun akan berkurang. Dia akan migrasi pergi tempat lain. Itu yang ular pun masuk rumah orang. Kan? Bila habitat dia diganggu, itu yang haiwan-haiwan ni pun dia pergilah tempat lain, masuk habis semua perumahan cikus tu kan. Okey. Jadi ramalkan apa yang akan berlaku. Jadi jawapan dia bilangan semua hidupan lain akan berkurang. Sebab dia tanya apa yang akan berlaku kepada hidupan lain. Dia tanya apa yang akan berlaku kepada hidupan lain. Okey, jadi yang akan berlaku bilangan semua hidupan lain akan berkurang. Nyatakan kepentingan setiap hidupan kepada hidupan lain dalam siratan makanan ni. Okey. Padi ni penting kepada burung pipit. Burung pipit penting kepada ular. Ular ni penting kepada helang sebagai sumber makanan. Kita tak boleh kata, tak bagus dah ular ni. Kalau ular tak ada, helang nak makan apa? Takkan helang nak makan padi. Helang dia tak makan padi. Okey. Jadi setiap hidupan bergantung pada hidupan lain untuk makanan. Okey. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah cipta tu semua dah sempurna dah. Setiap hidupan tu dia ada fungsi dia. Okey. Jadi kita pergi seterusnya kepada soalan. Okey, fokus kebat. Rajah 1 menunjukkan 3 jenis hidupan dalam satu habitat. Okey, padankan haiwan berikut dengan makanan yang dimakan. Okey, burung pipit ni, kamu tengok burung pipit dia makan apa? Takkan burung pipit makan burung pipit. Takkan burung pipit dia makan ular. Jadi burung pipit dia makan padi. Yang kamu gariskan. Saya tak boleh nak garis, saya tulis kat sini je. Okey, nanti kamu gariskan. Burung pipit dia makan pokok padi. Ular dia makan apa? Ular dia makan burung pipit dan dia makan ular dia makan burung pipit lah. Okey, kamu gariskan hidupan yang manakah merupakan pengeluar? Tadi saya dah bagi tahu lah, highlight kan pengeluar. Highlightkan pengeluar. Pengeluar ni mesti apa? Pengeluar ni mesti apa? Dia mesti apa? Dia mesti tumbuhan. Tulis kat tepi tu tumbuhan. Jadi kamu tengoklah dalam gambar ni, yang mana tumbuhan? Tumbuhan, pokok, padi. Okey. Bina satu rantai makanan daripada hidupan-hidupan di atas. Ingat, bila rantai makanan dia mesti mula dengan pengeluar. So kita mulakan dengan pokok padi. Kamu buat garis arrow dimakan oleh apa? Burung pipit. Dan burung pipit dimakan oleh ular. Dapat 2 markah. Okey. Daripada manakah pengeluar mendapat tenaga untuk membuat makanan? Okey, burung pipit dapat tenaga daripada pokok padi. Ular dapat tenaga daripada burung pipit. Pokok padi ni dapat tenaga daripada mana? Mana ada pokok padi pergi beratur kat KFC, beli KFC? Tak ada. Dia buat makanan sendiri. Jadi dia buat makanan sendiri ni, macam mana dia dapat? Okey, daripada mana dia dapat tenaga? Daripada cahaya
matahari. Okey. Selain pada cahaya matahari, apakah yang digunakan untuk buat fotosintesis ni? Ya betul, karbon dioksida dan air. Okey, sampai sini saja. Okey, kalau salah buat pembetulan, tak ada masalah. Jangan risau buat silap, sebab kita belajar daripada kesilapan itu. Dan bila kamu dapat cuba, maksudnya kamu cuba buat, kamu dapatlah, okey, dapat belajar. Jangan tunggu sahaja jawapan daripada guru. Okey, sekian, terima kasih, bye.